Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Arif Aizuddin bin Azlan serta rakan-rakan seperjuangan UUMP sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek politik dan pentadbiran JMJA 1024. Tajuk yang dipilih adalah kebebasan bersuara di Malaysia. Sebelum itu, saya akan perkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada Nuruzana binti Muhammad Latif 252343, Sarida binti Mak Sahad 251696, Muhammad Nazrin bin Muhammad Yusof 257528, Nurul Nabila binti Ahmad 257663 dan Roslita binti Muhammad Din 258057. Hak untuk kebebasan berpendapat dan bersuara diiktiraf di bawah undang-undang. Hak asasi manusia antarabangsa sebagai hak asasi individu. Ia juga diiktiraf sebagai hak asasi rakyat dalam memastikan ketulusan kerajaan. Di bawah kebebasan tersebut, semua orang boleh melontarkan pendapat, keterangan, mencari, menerima dan menyampaikan maklumat serta idea melalui mana-mana media tanpa mengira mana-mana sempadan. Mengikut hak ini, setiap rakyat berhak untuk oleh apa-apa maklumat mengenai aktiviti kerajaan yang dikira accountability-nya sebagai satu cara untuk memerangi rasuah. Petikan ini diambil daripada Ocean Nanti 2017. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Okey, saya teruskan dengan definisi kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah termaktub di bawah perkara 10-1-A yang menyatakan dengan jelas bahawa setiap rakyat Malaysia mempunyai kebebasan untuk bersuara dan menyuarakan pendapat. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, kurungan pasal kurungan 2, kurungan 3 dan kurungan 4. Kurungan A, tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap. Kurungan B, semua warga negara berhak bersenjata. Kurungan C, berhak untuk membentuk persatuan. Kurungan 2, Parlimen boleh melalui undang-undang mengenakan kurungan A ke atas hak yang diberikan oleh perenggan A pasal kurungan 1. Apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya, hubungan baik dengan negara-negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moral dan sekatan-sekatan yang bertujuan untuk melindungi keistimewaan Parlimen atau mana-mana Dewan Undangan atau membuat peruntukan menentang penghinaan mahkamah, fitnah atau penggapaian apa-apa kesalahan. Seterusnya, walaupun terdapat jaminan kebebasan bersuara yang jelas, namun perlembagaan tidak menguraikan maksud hak. Peruntukannya cukup luas, meliputi semua cara komunikasi. Raja Azlan Shah in Public Prosecutor yang kelima menjelaskan hak dengan mengatakan bahawa hak untuk kebebasan bersuara adalah semata-mata hak yang semua orang perlu katakan, menulis atau menerbitkan apa yang dia suka selagi dia melakukannya tidak melakukan pelanggaran undang-undang. Konsep kebebasan bersuara juga merangkumi kebebasan kepada percetakan akhbar. Peranan akhbar adalah sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat tentang pelbagai isu berkaitan dengan pertuturan dan ungkapan dalam erti kata lain yang lebih luas. Namun begitu, tiada sebarang hak istimewa yang diberikan kepada pihak akhbar untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Seterusnya, diteruskan. Slide dah tukar ke? Dah. Kenapa tak ada slide ni?
boleh teruskan je kot, teruskan je. Okey, skop kebebasan bersuara di bawah perlembagaan. Asnas, biar saya take over. Okey, saya take over skop kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara di bawah perlembagaan diberikan secara khusus kepada warga negara sahaja, iaitu implikasi perkara 10/1/A yang memperuntukkan setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara. Dengan itu, ia mengecualikan warga asing daripada menerima perlindungan perlembagaan. Oleh itu, warga asing di Malaysia tidak berhak menuntut hak dengan menggunakan peruntukan perlembagaan. Mereka juga tidak boleh mendapatkan perlindungan di bawah perlembagaan jika mereka didakwa melanggar sekatan kebebasan bersuara. Dari sudut perlembagaan pula, kerajaan berhak menyekat kebebasan mereka dari segi ucapan dan ekspresi kerana ia tertakluk kepada undang-undang di negara Malaysia. Walau bagaimanapun, ia tidak seperti kebebasan peribadi, penghapusan penghambaan dan kerja paksa, kebebasan beragama dan hak untuk harta. Hak-hak ini tersedia untuk warga negara dan warga negara asing yang menetap di Malaysia. Okey, saya sambung. Okey, walaupun kebebasan bersuara tidak mutlak, peraturan yang ketat akan mengalahkan tujuan menjamin hak di bawah kerangka perlembagaan. Okey, demi memelihara perlembagaan, undang-undang negara yang tertinggi, sekatan ke atas kebebasan bersuara harus ditafsirkan secara lebih terperinci kerana ia sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju. Okey, terdapat dua peruntukan utama dalam perlembagaan yang menyekat kebebasan bersuara ini. Okey, yang pertama iaitu sekatan atas alasan tertentu seperti yang dinyatakan dalam perkara 10/2A adalah peruntukan membolehkan Parlimen menggubal undang-undang yang mempunyai kesan menyekat hak yang pada pendapat Parlimen adalah perlu dan berfaedah. Alasan untuk sekatan mestilah berdasarkan yang pertama, kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Kedua, hubungan mesra dengan negara lain. Ketiga, ketenteraman awam. Empat, akhlak. Yang kelima, perlindungan keistimewaan Parlimen atau Dewan Undangan. Yang keenam, menghina mahkamah. Ketujuh, fitnah ataupun hasutan kepada sebarang kesalahan. Okey, saya teruskan dengan penguasaan perlembagaan. Hak kebebasan bersuara warga negara Malaysia di bawah perlembagaan dirangka dari segi pragmatik. Walaupun haknya dijamin, ia tidak semestinya bermakna bahawa ia boleh dilaksanakan dalam apa jua cara yang disukai. Kelaikan hak adalah sama penting untuk mengelakkan kesan mudarat ke atas kepentingan seperti yang dinyatakan dalam perkara 10/2/A dalam fasal -4. Sekatan ke atas kebebasan bersuara dibenarkan pula untuk tujuan memelihara hubungan asing. Perkara dengan hubungan baik di antara warga asing lain negara ditentukan oleh dasar luar kerajaan. Dalam hal ini, pihak eksekutif akan menentukan sejauh mana hubungan dengan negara lain. Walaupun tidak ada undang-undang khusus untuk mengawal kebebasan bersuara atas alasan ini, pentadbiran instrumen dari segi dasar luar biasanya akan menjadi garis panduan perhubungan duala adalah penting bukan sahaja untuk tujuan politik tetapi juga untuk tujuan ekonomi. Next. Di samping itu, perkara 10/4 memperuntukkan bahawa sekatan ke atas perkara sensitif. Sekatan ini adalah mutlak dalam erti kata undang. Sekatan-sekatan demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam di bawah fasal 2/A. Parlimen boleh meluluskan undang-undang melarang dipersoalkan apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan bahagian 3, perkara 152, 153 atau 181 yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang itu. Kekangan ke bawah peruntukan ini berkaitan
keistimewaan untuk kedaulatan Melayu dan raja-raja. Sememangnya perkara ini adalah topik biasa berkaitan dengan ancaman sebenar kepada keselamatan negara atau ketenteraman awam. Okey, terima kasih. Okey, saya akan menerangkan pula mengenai situasi ucapan politik di Malaysia. Okey, di mana saya akan kaitkan hak kebebasan bersuara ni dengan situasi ucapan politik di Malaysia. Okey, situasi ucapan politik di Malaysia, hujah yang memihak kepada sekatan ucapan politik dan masalah yang menghalang ucapan politik daripada diamalkan dengan berkesan. Sebagai contoh, dua isu yang sangat sensitif adalah persaingan etnik dan agama kerana dianggap sebagai tabu, dan perbincangan mengenai isu ini amat dihadkan. Perkara 10 Perlembagaan Malaysia dalam mencerminkan kepekaan isu-isu ini menetapkan senarai sekatan yang menghadkan hak kebebasan bersuara atas alasan menjaga kestabilan politik dan keharmonian kaum. Tambahan pula, kebebasan bersuara politik dan hak politik individu adalah sekunder kepada maklumat kemakmuran negara dan pembangunan negara, dan kerajaan berkecenderungan untuk mengenakan beberapa bentuk disiplin politik untuk melayani kepentingan sosial yang lebih besar. Okey. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia telah mengorak langkah lebih jauh untuk mengawal bukan sahaja ucapan kebencian dan perkauman, tetapi juga sebarang ucapan politik yang mencabar kerajaan secara serius. Dalam hal ini, kerajaan Malaysia boleh dituduh sebagai kurang demokratik kerana sekatannya terhadap ucapan politik. Okey, saya akan sertakan 3 contoh kes yang berkaitan dengan situasi hak kebebasan bersuara. Okey, kes yang pertama adalah mengenai pelajar yang terlibat dengan demokrasi. Okey, pada September 1998, apabila gerakan reformasi menjadi lebih agresif, Menteri Pendidikan Najib Tun Razak mengancam untuk menggunakan University and University College Act 1971 terhadap pelajar yang terlibat dalam demokrasi yang dianjurkan oleh pemimpin reformasi. Perkara ini menjadi kenyataan pada 22 Mei 1999 apabila Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa 2 orang pelajar telah dibuang sekolah kerana mereka ditangkap semasa merusuh dalam demokrasi gerakan reformasi di Kuala Lumpur. Salah seorang pelajar yang dibuang kerja, Ahmad Zaki Yamani Zainun, yang juga Setiausaha Agung Persatuan Kebangsaan Mahasiswa Islam Malaysia, berkata beliau tidak mendapat tempat belajar di mana-mana universiti tempatan kerana dibuang kerja. Okey, nasib yang menimpa Zaki telah mewujudkan budaya takut dalam kalangan pelajar. Okay, ini adalah pendapat daripada Syabri Cik pada tahun 1989. Mengatakan bahawa budaya seperti ini membuatkan pelajar terus-menerus takut atau takut untuk mencuba menyoal, mengkritik dan menyatakan idea atau sumbangan baru kepada masyarakat. Okey, kalau kita lihat dalam Malaysia sekarang pun memang ada kes-kes macam ni, di mana hak kebebasan bersuara ni sebenarnya disekat oleh golongan-golongan politik. Okey, contoh seterusnya adalah mengenai isu kekufuran, iaitu menjadi isu di seluruh dunia, khususnya di dunia Islam apabila Salman Rushdie 1988 menerbitkan bukunya The Santastic Verses pada tahun 1988. Malaysia bersama-sama semua negara Islam mengutuk dan mengharamkan buku itu kerana ia mempersendakan simbol yang paling suci di dalam Islam dan melakukan kata-kata kotor dan penghinaan terhadap keluarga Nabi Muhammad. Okey, dan yang ketiga, yang terakhir adalah menghina agama. Okey, contohnya seperti laman web Parti PAS Selangor yang mempunyai bahagian yang dikhususkan kepada himpunan ucapan, lafaz dan teguran Perdana Menteri dan beberapa menteri kabinet lain yang dianggap menghina agama Islam. Di mana apa yang kita tahu sekarang ni di Malaysia, walaupun hak kebebasan bersuara kita disekat, tetapi ramai rakyat Malaysia yang menggunakan platform media sosial untuk meluahkan perasaan mereka. Jadi dan ramai juga yang mengkaitkan apa-apa isu di dalam Malaysia ini dengan isu politik. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya mengenai kebaikan dan keburukan. Okey, tak apa. Saya akan terangkan mengenai kebaikan dan keburukan hak kebebasan bersuara. Okey.
antara kebaikan kebebasan bersuara adalah kebebasan bersuara melindungi daripada pengaruh kepentingan khusus, kebebasan bersuara menggalakkan pertukaran idea secara bebas, dan kebebasan bersuara memajukan pengetahuan bagi sesebuah masyarakat. Okey, mengenai keburukan hak bersuara pula adalah kebebasan bersuara boleh mencetuskan keganasan terhadap orang lain. Okey, contohnya seperti kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata yang dilontarkan tu akan kata-kata yang sensitif lah, terutamanya kepada agama. Okey, kebebasan bersuara mencipta paradoks dan kebebasan bersuara akhirnya akan mempolarisasikan masyarakat. Okey, seterusnya saya akan merumuskan daripada apa yang dibincangkan, iaitu Malaysia nampaknya menerima peraturan yang munasabah, hujah terutama dalam isu sensitiviti budaya dan agama dan kebencian ucapan. Kerajaan Malaysia nampaknya menyalahgunakan hujah tersebut untuk memanipulasi sistem politik dengan mengahadkan kebebasan politik pembangkang dan masyarakat sivil yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang kurang demokratik. Okey, yang kedua, hak untuk bersuara politik di Malaysia kekal penting untuk berfungsi dengan betul bagi masyarakat yang bermaklumat dan amalan demokrasi. Walaupun ramai yang bersetuju keharmonian kaum, ketenteraman awam dan kestabilan politik sentiasa menjadi objektif utama masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Tidak ada sebab ucapan politik yang sah yang penting bagi mana-mana demokrasi harus dikorbankan dalam mencapai objektifnya. Yang ketiga, dalam konteks politik Malaysia, kerajaan jelas memburukkan proses demokrasi dan kebebasan bersuara dengan menyekat hak parti pembangkang dan juga NGO untuk membuat pandangan mereka secara terbuka luas. Kerajaan Malaysia jelas telah menggunakan undang-undang untuk mengukuhkan kuasanya, untuk menghalang pembangkang dan untuk mengawal pendapat umum. Kuasa telah semakin tertumpu di tangan eksekutif dan pemusatan kuasa telah menyekat pembangkang, NGO dan media daripada berfungsi sebagai semak dan imbang yang berkesan terhadap kuasa yang ada. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.